Assalamualaikum anak-anak sekalian. Apa khabar semuanya? Ustazah harap semua anak-anak berada dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Jom kita mula belajar. Jom bersama-sama dengan Ustazah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. Jom bersama dengan Ustazah Mas kita mulakan dengan tajuk kita pada hari ini. Anak-anak nak tahu apa yang akan kita belajar pada minggu ini? Pada minggu ini, kita akan belajar bidang adab, tajuk Jagalah Harta Benda Awam, bahagian yang kedua. Anak-anak dah bersedia? Jom kita mula belajar. Untuk makluman anak-anak, sebelum kita meneruskan pembelajaran hari ini, jom kita imbas semula apa yang telah kita belajar pada episod yang lalu. Pada episod yang lalu, kita telah belajar standard pembelajaran 6.4.1 dan 6.4.2. Kamu juga bolehlah merujuk buku teks muka surat 189 dan 190. Boleh kan anak-anak sekalian? Anak-anak tahu apa standard pembelajaran yang akan kita capai? Kalau anak-anak tahu, jom bersama-sama dengan Ustazah. Anak-anak sekalian, standard pembelajaran yang perlu kita capai untuk tajuk ini, yang pertama 6.4.3 menghuraikan kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Yang kedua, 6.4.4 menganalisis akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Dan yang ketiga, 6.4.5 merumuskan dan mengamalkan adab terhadap harta benda awam dalam kehidupan harian. Pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak bolehlah merujuk buku teks muka surat 191 dan 192. Anak-anak dah bersedia? Jom sama-sama dengan Ustazah. Anak-anak dah bersedia? Jom kita mula belajar. Jom belajar adab jagalah harta benda awam. Jom anak-anak semua bersama dengan Ustazah. Kita mulakan. Anak-anak nak tahu apa yang akan kita belajar pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tajuk yang berkaitan cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Jom bersama-sama dengan Ustazah kita mulakan. Pertama, memberikan pendidikan agama yang sempurna. Kedua, menunjukkan contoh teladan yang baik. Ketiga, memberikan nasihat dan teguran. Keempat, mengadakan kempen yang bersesuaian. Kelima, melakukan pengawasan terhadap harta benda awam. Keenam, bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat. Itulah anak-anak cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam yang perlu anak-anak tahu. Anak-anak tahu tak apa dia akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam? Kalau nak tahu, jom bersama-sama dengan Ustazah. Akibat yang pertama, berlaku pembaziran. Akibat yang kedua, anak-anak menyusahkan orang lain. Akibat yang ketiga, anak-anak banyak kemudahan awam rosak dan musnah. Akibat yang keempat, anak-anak nak tahu masyarakat menjadi berpecah belah. Akibat yang kelima, anak-anak, ekonomi negara menjadi terjejas. Begitulah anak-anak 5 akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Anak-anak semua dah bersedia? Jom bersama-sama dengan Ustazah untuk kita belajar pula kepentingan mengamalkan
adab terhadap harta benda awam. Yang pertamanya kepada individu, kedua kepada masyarakat dan ketiga kepada negara. Jom semua anak-anak kita mula belajar. Kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam di bawah individu terbahagi kepada dua. Yang pertama, melatih diri supaya lebih berdisiplin. Yang kedua, memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna yang lain. Kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam di bawah aspek masyarakat. Yang pertama, mewujudkan suasana yang harmoni. Yang kedua, masyarakat dapat memanfaatkan penggunaan harta benda awam dalam tempoh yang lama. Kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam di bawah aspek negara. Yang pertama, menaikkan imej negara. Yang kedua, menjimatkan kos penyelenggaraan. Begitulah anak-anak kupasan yang berkaitan kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam di bawah 3 aspek yang utama, iaitu individu, masyarakat dan negara. Sebagai kesimpulannya, untuk tajuk kita pada hari ini, anak-anak, kita perlulah sentiasa mengamalkan adab ketika menggunakan harta benda awam supaya dapat dimanfaatkan bersama. Sekian dulu pembelajaran kita buat kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada anak-anak yang memberikan tumpuan kepada Ustazah sepanjang sesi pengajaran dijalankan. Ustazah doakan anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha di dunia dan di akhirat. Amin. Semoga kita dapat berjumpa lagi.